Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila menjelangnya tarikh 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut hari kelahiran seorang insan agung yang kehadirannya membawa rahmat kepada sekalian alam. Insan tersebut tidak lain tidak bukan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana umat Islam yang lain, warga SMK Taman Daya juga tidak mahu ketinggalan dalam memperingati baginda Rasulullah. Wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini tidak menghalang kami untuk menzahirkan kecintaan kepada baginda kerana kami mengerti tanpa baginda siapalah kami. Sebelum majlis kita lanjutkan, apa kata marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Imam Remaja SMK Taman Daya, Saudara Muhammad Hafizuddin bin Razali. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami khususkan bagimu segala puji. Engkau ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, juga dosa guru-guru kami dan dosa kaum muslimin muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi. Ya Hayyu Ya Qayyum, kami bersyukur kepadamu kerana dapat berhimpun pada hari ini dalam satu majlis bagi memperingati kelahiran kekasihmu Nabi Muhammad. Maka dengan itu kami memohon kepadamu ya Allah agar menjadikan kami ini umat Muhammad yang taat menjalankan perintahmu, yang sentiasa mengikuti sunnah Nabi-Mu sama ada pada i'tikad, perkataan dan juga amalan. Ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah majlis kami pada hari ini. Jadikanlah ia salah satu amal soleh kami yang akan melindungi diri kami daripada azab-Mu. Moga dengannya juga engkau jadikanlah kami daripada golongan yang akan mendapat syafaat Nabi-Mu pada hari kebangkitan nanti, dan seterusnya menjadi penghuni syurga-Mu yang kekal abadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati majlis kita dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Muhammad Hafizuddin itu tadi, insya-Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, majlis ini tidak akan berseri jika tidak diisi dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Wan Nur Adillah dari tingkatan 4 PVMA yang akan membacakan ayat 40 hingga 48 daripada surah Al-Ahzab. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada saudari Wan Nurul Adila atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi. Di negeri Johor, dalam setiap majlis sambutan Maulidur Rasul yang diadakan, pasti akan diserikan dengan bacaan berzanji. Oleh itu, marilah sama-sama kita mendengar bacaan berzanji yang akan dibacakan oleh saudara Ilyas bin Ismail daripada tingkatan 5 Arif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma tamma min hamlihi shahrani ala mashhur wal aqwalil marwiyah tuwfiya fil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi ahwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lizzamani an yajliya anhu hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah
وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا ومهيا كالشمس منكم مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بودعه ابنة وحب من فخار ما لم تنله النساء وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل ومريم العذراء أتر لهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ilyas bin Ismail atas bacaan berzanji yang telah dibacakan sebentar tadi. Majlis juga akan kurang serinya jika tiada bingkisan kata daripada Puan Pengetua. Justeru itu, marilah sama-sama kita dengarkan bicara ringkas yang akan disampaikan oleh Puan Suryati binti Tikon, Pengetua SMK Taman Daya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul dengan norma-norma baru. Walaupun kita dalam keadaan mengikuti SOP COVID-19, tapi masih dapat meneruskan program-program sekolah dengan cara-cara baru. Tahniah kepada jawatan kuasa yang menjalankan dapat melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan selamat bercuti kepada guru-guru, AKP dan pelajar-pelajar SMK Taman Daya. Semoga cuti hari ini dan 3 hari yang berterusan ini dapat diisi dengan aktiviti-aktiviti yang baik, yang bermakna untuk pelajar-pelajar dan juga guru-guru semua. Okay, hari ini adalah sambutan Maulid Rasul sempena mengingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sambutan ini perlu kita kaitkan dengan mengingati cara kehidupan Nabi Muhammad yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Dan pihak sekolah juga selain pada majlis ini akan meneruskan juga lain-lain program yang mematuhi SOP COVID-19. Saya harap pelajar-pelajar akan terus dapat bersama mengikuti siaran langsung untuk program sambutan Maulid Rasul kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Sesungguhnya, kejayaan sesebuah sekolah itu juga berkait rapat dengan peranan yang dimainkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Oleh itu, kami sangat berbesar hati mempersilakan Encik Nazaruddin bin Bukhari selaku Yang di-Pertua PIBG SMK Taman Daya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Nazaruddin bin Bukhari, YDP
SPP Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jaya ingin mengambil peluang ini mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul kepada semua warga kerja Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jaya. Dan di peluang ini juga saya ingin mengingatkan semua ahli keluarga Sekolah Menengah Kebangsaan supaya menjaga keselamatan kita, jaga kita. Selamat menyambut Maulid Rasul. Umatmu yang tercinta biar Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Nazaruddin atas ucapan yang telah disampaikan. Kami berharap pihak PIBG SMK Taman Daya terus berganding bahu dan bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memacu SMK Taman Daya yang tercinta ini ke mercu kegemilangan. Sekarang, marilah sama-sama kita mendengar pula ucapan Salam Maulid Rasul yang akan disampaikan oleh Barisan Penolong Kanan SMK Taman Daya. Majlis mempersilakan Tuan Haji Muhammad Fazil bin Abu Bakar diikuti dengan barisan penolong kanan yang lain untuk menyampaikan salam Maulidur Rasul buat semua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Taman Daya. Saya Haji Muhammad Fazil bin Abu Bakar, penolong kanan pentadbiran, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga SMK Taman Daya yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2020 secara dalam talian ini. Khususnya kepada Ustaz Wahid bin Sihat dan juga ahli pasukannya yang saya lihat secara bersungguh-sungguh selama 2 hari ini mengusahakan untuk memastikan sambutan ini dapat direalisasikan khususnya dan secara dalam talian. Semoga usaha yang tidak kenal erti jemu ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam Maulid Rasul, ummah rabbani, negara harmoni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua warga SMK Taman Daya, sempena hari yang berbahagia ini, kita sama-sama menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga segala keperitan dan kepayahan Rasulullah dalam mengembangkan ajaran agama Islam dapat kita jadikan sebagai panduan umat Islam untuk sama-sama menghadapi cabaran hingga ke akhirnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Nurbayah binti Jemaat, penolong kanan pendidikan khas SMK Taman Daya, ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua warga SMK Taman Daya. Bersama-samalah kita menghayati dan mencintai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummah rabbani, negara harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Roslina binti Muhammad ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijrah. Cikgu juga mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri sendiri dan anak-anak, marilah kita sama-sama menyintai Rasulullah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Mahani binti Jaafar, PK Petang SMK Taman Daya, mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijrah kepada semua warga SMK TD. Hayati tema kita pada tahun ini iaitu Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Okay. Stay safe, stay cool. Kita belum menang. Yes. Terima kasih diucapkan kepada Barisan Penolong Kanan SMK Taman Daya atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan Encik Zulfadli selaku Pengerusi Kebirus SMK Taman Daya untuk menyampaikan ucapan salam Maulidur Rasul mewakili guru-guru SMK Taman Daya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadli bin Muhammad Yusof, wakil daripada seluruh warga SMK Taman Daya, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah kepada semua warga SMK TD.
Ingat, Ummah Rabbani Negara Harmoni. Saya sayang Nabi. Terima kasih Cikgu Zulfadli atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Para pendengar yang dikasihi sekalian, sebenarnya ramai dalam kalangan murid-murid SMK Taman Daya yang berbakat dalam bidang seni suara. Sempena Majlis Maulidur Rasul ini, telah diadakan satu pertandingan nasyid yang bertujuan memberi peluang kepada murid-murid SMK Taman Daya untuk mempamerkan bakat dan kebolehan mereka. Marilah sama-sama kita saksikan persembahan mereka. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sautun Zahbi ingin menyampaikan dua buah lagu yang bertajuk Mahabbah Rasul dan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan,
حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق يا بغاره يتعلق يا بكي يسألك المنى فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئت تصبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sekian, terima kasih. Macam mana? Berbakat tak pelajar-pelajar SMK Taman Daya? Jika ada mana-mana syarikat rakaman yang tertarik dengan bakat mereka, bolehlah berhubung dengan pihak sekolah. Cepat tahu sebelum mereka disambar oleh syarikat rakaman luar negara. Para pendengar yang dikasihi sekalian, kemuncak majlis sambutan Maulidur Rasul sudah tentu diisi dengan ceramah oleh penceramah jemputan. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengar ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Ustaz Nabil Ashraf bin Amir Hamzah yang merupakan seorang penceramah bebas. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Nas'alullaha ta'ala an yukrimana bil ikhlas wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang saya muliakan Puan Pengetua SMK Taman Daya, Puan Suryati binti Tikun, penolong-penolong kanan, barisan guru, seterusnya para pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan ini bulan yang istimewa, kerana pada bulan ini dilahirkan seorang yang sangat istimewa. Bahkan baginda adalah seafdal makhluk secara mutlak, iaitulah kekasih kita, harapan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan inilah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dilahirkan oleh ibunya Aminah bintu Wahb di satu tempat di Mekah
yang dinamakan sebagai Suqul Lail. Maka insya-Allah telah menjadi adat para muslimin, telah menjadi adat orang Islam, apabila sampai saja bulan Rabiul Awal, orang Islam akan menzahirkan kegembiraan mereka, akan meluahkan rasa gembira mereka, rasa syukur mereka atas kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dengan itu, dengan keberkatan bulan ini, kita adakan ceramah dengan menggunakan medium yang ada, dengan kekangan yang kita ada sekarang ini, corona dan seumpamanya. Kita buat juga ceramah Maulidur Rasul supaya hati kita ini sentiasa basah dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barisan guru, para pelajar yang saya kasihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul ayya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, Nabi kata fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, Allah taala akan redha kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan. Wajib kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh tidak cinta kepada baginda? Sedangkan baginda lah yang mengajarkan kita iman, yang dengan iman ini kita diharamkan daripada kekal dalam neraka. Bahkan dengan iman inilah kita akan dimasukkan ke dalam syurga dan kekal dalam syurga selama-lamanya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah yang menunjukkan kepada kita jalan menuju ke syurga, tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kurniakan nikmat kepada orang-orang beriman, tempat yang tidak ada padanya kesedihan, tidak ada padanya bala, musibah, tidak ada padanya perkara yang mengganggu ahli syurga. Tempat yang kita idam-idamkan, syurga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kegembiraan selama-lamanya. Rasulullah yang ajarkan kepada kita, Rasulullah yang tunjukkan kepada kita jalan menuju ke syurga. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita apakah perkara yang memanfaatkan kita di akhirat dan apa perkara yang memudaratkan kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan baginda lah yang mengajarkan kita tentang solat, puasa, zakat dan haji. Rasulullah juga yang telah mengajarkan kita bagaimana untuk mencintai saudara muslim yang lain. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk berbakti kepada ibu bapa dan bagaimana cara untuk berbakti kepada jiran. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda lah orang yang paling takutkan azab bagi kita di akhirat kelak. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah aku terlebih dicintainya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kepada seluruh makhluk,
maka imannya telah pun sempurna. Untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh pelajari daripada kisah-kisah para sahabat dan orang-orang saleh bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok contohnya, ada seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Khubayb bin Adi seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi SAW, lebih daripada dia cinta dirinya sendiri. Dia lebih risaukan tentang Nabi SAW lebih daripada dia risaukan dirinya sendiri. Satu ketika orang-orang kafir mereka tangkap Khubayb bin Adi. Mereka gantungkan Khubayb bin Adi pada satu kayu dan mereka nak membunuh Khubayb bin Adi. Dihunuskan pedang pada leher Khubayb bin Adi. Kemudian dikatakan kepada Khubayb, wahai Khubayb, adakah engkau mahu kalau engkau dibebaskan dan Muhammad diambil untuk menggantikan tempatmu? Kata Khubayb bin Adi, la wallahi, tidak demi Allah. Kata Khubayb bin Adi, aku tidak rela Muhammad disakiti walaupun dengan sebilah duri pada kakinya. Tengok bagaimana cinta Khubayb bin Adi kepada Nabi. Walaupun nyawanya di hujung tanduk, bila-bila masa dia boleh dibunuh oleh kafir Quraisy, dihunuskan pedang pada lehernya, tapi dia tetap cintakan Nabi SAW. Dia kata, aku tidak rela Muhammad disakiti walaupun dengan sebilah duri pada kakinya. Radhiyallahu anhu. Tengok macam mana cinta Khubayb bin Adi kepada Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tengok kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika dia berkata, ya Rasulullah, inni uhibbuk akthar min kulli makhluk. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab dia berkata, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu lebih daripada aku cinta seluruh makhluk, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Umar, akthar min nafsika wa ahlika wa malik? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mafhumnya, lebih daripada kamu cinta diri kamu sendiri, lebih daripada kamu cinta ahli keluarga kamu dan harta benda kamu? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sayyidina Umar cinta kepada Nabi lebih daripada dia cinta dirinya sendiri, lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, dan lebih daripada dia cinta harta bendanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, sekarang dan sekarang wahai Umar, kamu telah pun sampai ke tahap yang sempurna dalam mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar cinta kepada Nabi lebih daripada dia cinta dirinya sendiri, lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, lebih daripada dia cinta harta bendanya. Kalau kita tengok pula kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq ketika mana beliau menemani Nabi, dia bersama dengan Nabi SAW. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, ketika mana mereka berjalan, Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang dia jalan depan Rasulullah, kadang-kadang dia jalan belakang Nabi, kadang-kadang jalan belah kanan Nabi, kadang-kadang dia jalan belah kiri Nabi. Ini pelik. Cuba kalau kita jalan dengan kawan kita, atau suami jalan dengan isterinya, kadang-kadang dia jalan belah kanan, kadang jalan belah kiri, kadang jalan belah depan, kadang jalan belah belakang. Ini pelik. Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, ma hadza ya Abu Bakar, apakah ini wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, dengar dan fikir dan lihat bagaimana cara orang yang mencintai Rasulullah berfikir. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mafhumnya, ya Rasulullah, apabila aku berjalan di hadapanmu,
Aku takut kalau orang kafir Quraisy akan menyerangmu dari kanan, aku pergi ke belah kanan. Apabila Abu Bakar jalan belah kanan, dia risau kalau musuh serang Nabi dari belakang, dia pergi belakang. Bila dia jalan belah belakang, dia risau musuh serang Nabi dari belah kiri, dia pergi belah kiri. Biar dirinya menjadi benteng, menjadi perisai untuk Nabi SAW. Dia tidak rela Nabi Muhammad SAW disakiti. Kemudian tengok lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Abu Bakar dan Rasulullah sampai di hadapan pintu Gua Tsaur, Abu Bakar tak bagi Nabi SAW masuk dulu. Bahkan Abu Bakar katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku masuk dulu." Abu Bakar masuk dulu dalam gua, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua. Apabila Abu Bakar masuk dalam gua, apa yang dia buat? Kenapa dia nak masuk dulu dalam gua? Supaya kalau ada apa-apa bahaya dalam gua tersebut, tak kena kepada Nabi SAW. Dia tak rela Nabi SAW disakiti. Jadi apabila Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam gua, ada beberapa lubang dalam gua tersebut yang mungkin saja dihuni oleh binatang-binatang berbisa. Apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia ambil kain, perca kain, dia sumbat dalam lubang. Ambil perca kain, sumbat dalam lubang. Sampailah ada satu lubang. Tak cukup kain untuk ditutup, maka ditutup dengan sebelah kakinya. Kemudian dia jemput Nabi SAW untuk masuk dalam gua. Lalu Nabi SAW merehatkan badan. Nabi SAW meletakkan kepala baginda yang mulia atas ribaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Ketika mana Nabi SAW tidur atas riba Abu Bakar, sebelah kaki Abu Bakar tadi dia tutup salah satu lubang dalam Gua Tsaur. Rupanya dalam lubang tadi itu ada binatang yang berbisa yang mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apabila ular yang berbisa ini mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq, pasti Abu Bakar As-Siddiq rasa sakit, tapi dia tak mau kejutkan Nabi SAW yang tidur atas ribanya. Maka dia cuba menahan kesakitan tersebut, tapi kesakitan itu semakin mencengkam sehingga akhirnya air mata Abu Bakar As-Siddiq mengalir dan menitis atas ribaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW terjaga. Apabila Nabi terjaga, Nabi tanya Abu Bakar, apa yang berlaku? Abu Bakar bagi tahu bahawasanya kakinya telah dipatuk oleh ular. Tapi dia tak mau kejutkan Nabi. Maka Nabi SAW buat apa? Nabi ambil alio baginda yang mulia dan Nabi sapukan pada tempat yang dipatuk ular tersebut, serta merta sembuh dengan berkat Nabi SAW. Nabi, segala pada diri baginda itu barakah. Rambut baginda barakah, jasad baginda barakah, perkara yang bersentuhan dengan baginda barakah, alio baginda barakah. Segala yang ada pada baginda SAW agung. Lihat bagaimana cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada asalnya beliau merupakan antara orang yang paling kaya dalam kalangan Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq merupakan antara orang yang paling kaya dalam kalangan Quraisy. Tapi apa yang dia buat dengan hartanya? Semua hartanya itu dibelanjakan untuk membantu dakwah Nabi SAW, untuk membantu agama Islam. Semuanya diberikan untuk membantu dakwah baginda SAW, untuk membantu dakwah Islam. Kemudian Nabi SAW setelah Abu Bakar selesai menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah fisabilillah untuk bantu dakwah, maka Nabi SAW tanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu, wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia cinta kepada Rasulullah,
lebih daripada seluruh harta bendanya, lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada ahli keluarganya, bahkan lebih daripada seluruh makhluk radhiyallahu anhu. Belajarlah daripada kisah cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, kita tengok pula kisah sahabat yang perempuan, sahabiyah. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar bernama Nusaibah radhiyallahu anha. Ketika itu berlakunya peperangan Uhud. Berlaku perang Uhud. Ketika mana berlaku perang Uhud itu, antara yang menyertai peperangan tersebut adalah ayahnya, ayah Nusaibah ni, suami dia, anak lelaki dia, saudara lelakinya, semuanya menyertai peperangan Uhud bersama dengan tentera Islam. Dan termasuklah yang berada bersama dengan tentera Islam ketika perang Uhud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlakunya perang Uhud itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua, Nusaibah berada di Madinah Al-Munawwarah. Ketika mana Nusaibah berada di Madinah dan sedang berlangsungnya perang Uhud, tersebar kabar angin bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dalam medan perang tersebut. Nusaibah radhiyallahu anha, dia cinta Rasulullah lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, lebih daripada dia cinta seluruh makhluk. Apabila tersebar sampai kepada Nusaibah kabar angin bahawa Nabi SAW telah terbunuh dalam medan perang tersebut, Nusaibah radhiyallahu anha tak mampu nak duduk diam dalam Madinah. Terus, walaupun dia seorang wanita, apa dia buat? Terus dia menuju ke medan Uhud untuk mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak pasti adakah betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dalam medan perang tersebut. Apabila Nusaibah radhiyallahu anha sampai ke medan perang untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tentera Islam yang nampak dia. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Adakah kamu Fulanah binti Fulan?" Katanya, "Ya." Kemudian dia beritahu kepadanya, "Ketahuilah bahawa ayah kamu telah terbunuh dalam medan perang. Ayah kamu dah mati dibunuh dalam medan perang ini." Apabila diberitahu kepada Nusaibah bahawa ayahnya terbunuh dalam medan perang, dia sangat sayang kepada ayahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana perasaan seorang anak yang bertakwa, begitu sayang dan nakkan kebaikan bagi ayahnya, begitu sayang kepada ayah dia. Tapi dia sayang Rasulullah lebih daripada dia sayang ayahnya. Nusaibah, apabila diberitahu kepadanya ayahnya terbunuh dalam medan perang, apa kata Nusaibah? Nusaibah kata, "Aina Rasulullah?" Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetap yang keluar daripada mulutnya, di mana Rasulullah. Kemudian diberitahu kepadanya, Rasulullah ada di depan sana, pergi depan lagi. Dia pergi lagi, masuk lagi dalam medan perang. Ada pula diberitahu kepadanya bahawasanya saudara lakinya terbunuh. Tetap dia tanya, mana Rasulullah. Kemudian diberitahu pula kepadanya suaminya terbunuh. Tetap dia tanya, mana Rasulullah. Kemudian diberitahu pula kepadanya anaknya terbunuh. Tetap dia tanya, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa sayang seorang ibu kepada anaknya. Kebanyakan kita hari ini, kalau anak kita jatuh, hati kita jatuh sekali dengan dia. Subhanallah. Bayangkan macam mana Nusaibah begitu sayang kepada anaknya. Tapi apabila dia beritahu kepada Nusaibah ketika itu bahawa anaknya telah pun dibunuh dalam medan perang, tetap yang dia tanya, aina Rasulullah, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya diberitahu kepadanya, Rasulullah ada di depan sana, pergi lagi ke depan. Dia pergi lagi ke depan. Kemudian dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menghayun pedang ke kiri dan ke kanan melawan orang-orang kafir.
apabila melihat keadaan ini, terus Nusaibah pergi meluru kepada Nabi SAW. Dia memegang hujung baju Rasulullah. Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, musibah yang menimpa aku atas kematian ahli keluargaku lebih ringan daripada musibah kehilanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tengok bagaimana cinta dan sayangnya Nusaibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, musibah kehilangan kematian ahli keluargaku lebih ringan daripada musibah kehilanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tengok bagaimana cinta Nusaibah radhiyallahu anha kepada Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tengok kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat dalam medan perang, apabila mereka melawan orang-orang kafir, mereka mempertahankan Nabi SAW dengan badan mereka. Mereka jadikan badan mereka ini kubu untuk mempertahankan Nabi SAW kerana cinta mereka kepada Nabi SAW. Dan orang yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW, insya-Allah dia akan dikurniakan syafaat Nabi SAW di hari akhirat kelak. Dan insya-Allah orang yang benar-benar sayang kepada Nabi SAW, dia akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga kelak. Kerana Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi. Rasulullah kata, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Mafhumnya, sahabat ni dia bagi tahu dia sangat sayang dekat Nabi, dia sangat cinta pada Nabi. Nabi bagi tahu kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang di hari akhirat. Subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita dikurniakan cinta yang sejati kepada Nabi SAW. Orang yang benar-benar cinta pada Rasulullah, tidak cukup dengan dia kata aku sayang Nabi, tak cukup dengan dia kata aku sayang Rasulullah. Bahkan hendaklah perbuatannya seiring dengan kata-katanya bahawa dia cinta pada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah mestilah dia ikut apa yang diajarkan. Dia usaha untuk ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia ikut akidah dan hukum hakam yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Amal ibadah tidak sah, tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman kepada Allah. Yang dikatakan mengenal Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, secara ringkasnya telah disebutkan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, seorang ulama sufi yang besar, keturunan Nabi SAW. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir mengatakan, sehabis-habis mengenal Allah adalah meyakini bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa Allah menyerupai makhluk dan tanpa Allah Ta'ala bertempat. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala wujud dan tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Nabi SAW mengajarkan kita bahawa Allah pencipta kita tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah yang ciptakan jisim yang besar seperti bukit dan gunung, Allah tidak sama dengan jisim yang besar. Allah ciptakan jisim yang kecil seperti semut dan habuk, Allah tidak sama dengan jisim yang kecil.
Allah yang ciptakan jisim yang latif, yang tidak boleh dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, udara dan roh. Ya, ini juga jisim di sisi ulama tauhid, tapi jisim yang halus. Allah tidak sama dengan jisim yang halus. Allah yang ciptakan jisim yang kasar, yang boleh dipegang dengan tangan seperti pokok, batu. Allah Ta'ala tidak sama dengan jisim yang kasar. Allah yang ciptakan segala sesuatu, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Kita belajar, alhamdulillah, di negeri Johor kita belajar sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Bersalahan Allah dengan yang baharu, iaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamithlihi syai', tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam apa jua sudut sekalipun. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu sesekali samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini akidah para pencinta Nabi yang sebenar. Kita meyakini bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk ini lemah. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, bermaksud Allah Ta'ala juga lemah. Ini mustahil. Makhluk ini diciptakan. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, bermaksud Allah juga diciptakan. Ini mustahil. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dalam apa jua sudut, apa jua aspek sekalipun. Maka Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan besar atau kecil, panjang atau lebar. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan naik atau turun, bergerak atau diam, berjalan atau berlari. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan anggota badan yang besar atau anggota badan yang kecil. Ini sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan rupa atau bentuk atau saiz atau ukuran. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan perasaan. Ini sifat makhluk. Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu, tidak ada persamaan yang sama, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita kata Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dalam apa jua sudut sekalipun, difahami bahawa Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di suatu tempat, bukan di mana-mana tempat. Kita makhluk, kita berada di satu tempat. Udara juga makhluk, udara berada di mana-mana tempat. Allah Ta'ala tidak sama dengan seluruh makhluk. Maka Allah Ta'ala bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Bahkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Ini kena ingat betul-betul. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Apa sahaja yang tergambar di fikiran kita, sama ada perkara itu betul-betul ada, realiti atau sekadar khayalan, itu adalah makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Maka orang yang benar-benar cinta dan kasih kepada Nabi SAW, dia mesti nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Dan antara syarat untuk masuk syurga, syarat utama untuk masuk syurga, mestilah seseorang itu beriman, berakidah dengan akidah yang benar, seperti akidah Nabi SAW. Maka ini secara ringkas yang sempat saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, barisan guru dan para peserta, para pelajar semua. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang kita dengar pada hari ini, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan memakbulkan hajat-hajat permintaan kita untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul, dan mudah-mudahan kita berjumpa nanti secara fizikal satu hari nanti, insya-Allah. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Taman Daya, khususnya kepada Puan Pengetua Puan Suryati binti Tikun, kepada penolong-penolong kanan, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Wahid, dan kepada penganjur secara amnya yang sudi memberi saya kesempatan
untuk sama-sama kita zahirkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi SAW pada bulan Rabiul Awwal. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nabil Ashraf bin Amir Hamzah atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga rasa kecintaan dan kasih kita kepada baginda Rasulullah akan semakin bertambah setelah mendengar ceramah yang disampaikan. Dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Saya, Siti Aisyah binti Muhammad Khairul Anwar, selaku pengacara majlis, memohon ribuan keampunan dan kemaafan daripada semua jika ada sebarang keterlanjuran bicara sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.